dulu bila ada persaingan, kalau dululah zaman dulu peperangan, bila ada persaingan, dia mesti win-lose punya. Mesti satu pihak menang, mesti ada satu pihak kalah. Okey? Ini adalah zaman dululah. Yang benda ini yang dia sudah tanam lama dekat kita punya otak tau. Itu sebab manusia zaman sekarang ramai pun masih ada konsep win-lose. Okay, because dia baca, mungkin dia belajar baca buku sejarah ke dulu ke, dia nampak kalau satu pihak menang, mesti ada satu pihak yang kalah. So itu sebab hari ini dalam dunia perniagaan pun sama. Atau you kerja dekat satu pejabat pun sama. You rasa you mau menang, you mesti mau buat orang lain jatuh, baru you boleh menang. Itu yang menyebabkan manusia sekarang banyak masalah tau. Banyak masalah, mau bunuh, mau jatuhkan itu orang lain. Okay, itu sebab ini win-lose. Kita mesti mau tahu ini keputusan yang biasa pertama. Yang kedua adalah lose-lose. Okay, lose-lose contoh contoh macam suami isteri kalau nak macam cakap cerai. So dia nak minta harta sama suami ke isteri ke apa ke. Okay, dia orang buat apa? Dia orang mau masuk court, pergi lawan dekat court tak mau kasih lawan court. So dia sanggup itu wang semua bayar, kasih lawyer pun tak nak bayar kepada isteri ke suami dia. Okay, ini adalah satu contoh yang lose-lose. Okay, dia kalah, dia rugi, dia buat orang lain rugi juga. Ada manusia yang sangat, kita cakap sangat tak matang. Okay, dia bukan win-lose, ini lagi teruk tau. Dia lose-lose. Dia boleh jatuhkan diri sendiri kerana dia nak jatuhkan musuh ke kawan lain. So itu yang paling teruk. Sipu pernah jumpa lose-lose. Okay. Tapi yang pandai, orang yang pandai, especially dalam MLM, you tahu dalam MLM sebenarnya MLM adalah satu bisnes yang sangat Sipu boleh cakap bisnes yang paling cantik dekat dunia. Kenapa? Because dekat MLM dia adalah persaingan dia adalah win-win. So contoh hari ini you dengar banyak FBO sharing, I dapat cross VIP. Okay, kalau you jenis yang win-lose ke lose ke, you rasa tak senang hati. Bila you dengar orang cross VIP, you tak senang hati. Okay, because you rasa dia orang dapat cross, you sudah kalah ke, you sudah rugi ke. Itu adalah satu kita cakap satu pemikiran yang tak betul. Okay, hari ini dekat dunia sekarang actually kita boleh dapat satu persaingan actually yang win-win. Okay, contoh Sipu buat PK. Actually PK tak ada pihak yang kalah tau. You jangan ingat orang masuk PK, buat PK mau persaingan itu kalah, itu tak kalah pun. Because bila you tengok orang yang masuk PK, 10 orang, contoh 10 orang yang masuk PK, sebenarnya ini 10 orang semua menang. Kenapa? Because dia ada satu motivasi tau. Dia ada satu persaingan yang positif, yang motivasi. Dia menang dari mana? Dia menang dari bila dia pergi buat kerja. Tidak berhenti buat kerja. Dia akan menang. Okay, walaupun dia tak menang itu angpau PK. Tapi dia menang apa? Dia menang atas pencapaian dia. Itu yang kita panggil win-win. Kita boleh motivate satu sama lain. Okay? So ini adalah satu lah. Ini 3 keputusan. You boleh pilih. Kalau you masih pilih win-lose ke lose ke, okay, Sipu sangat Sipu sangat sedih lah, sangat kecewa. Kalau you still think kita nak menang mesti mau pihak lain kalah, okay, itu Sipu sangat kecewa kalau dia ada pemikiran macam ini. So kita kena ubah. Start dari hari ini kita ubah jadi win-win. Dan ini satu lagi adalah 3 pilihan minda. Okay, biasanya you tengok. Okay, kita minda dia work macam ini tau. Okay, dia ada tiga hala lah. First, jenis pertama, dia rasa I mesti mau dapat kaya. I sudah dapat kaya, baru I boleh buat macam orang kaya. Okay, then I jadi orang kaya. Okay, dia mau dapat dulu. Dapat harta ke apa, boleh tunjuk dia kaya, baru dia buat seperti orang kaya, baru dia jadi orang kaya. Ini minda jenis pertama. Jenis kedua, dia buat kerja orang kaya,
then dia tapak kaya, then baru dia jadi orang yang kaya. Okay, ini jenis kedua. So jenis ketiga, dia jadikan dia orang kaya dulu. Okay, then dia buat seperti orang kaya, then lepas tu dia tapak jadi kaya. So Sifu nak tahu minda kamu semua di sini mana satu? Kalau you rasa you orang yang one yang pertama you tulis one. Kalau you jenis yang kedua you tulis dua. Kalau you yang nombor tiga you tulis tiga. Sifu nak tengok minda you work macam mana minda you work. Okay, so you tulis dalam chat room, boleh tak? Sifu nak tengok. Tulis dalam chat room, you jenis yang mana? Satu ke, dua ke, tiga? Sifu nak tengok. Ada? Okey, Sifu tengok ada tiga. Okey. Okey, ini sekarang ini bukan pasal win lose yang ini sekarang Sifu nak tanya pasal ini tiga pilihan minda. You jenis yang pertama dapat buat jadi, atau nombor dua buat dapat jadi, atau nombor tiga jadi buat dapat. Okey, mana satu you? Sifu nak tengok. Okey, ada yang pilih dua, ada yang pilih tiga. Okey, ada yang pilih satu tak? Ada. Okey, good. Dua, tiga, dua. Okey, ada yang satu juga. Okey. So, Sifu nak bagi tahu di sini Okey, untuk yang pilih satu. Okey, untuk yang pilih satu ini you kena ubah sikit you meminda. Kenapa? Because orang yang pilih satu, dia biasanya dia suka tunggu tau. Dia tunggu, dia dapat dulu baru dia buat, baru dia jadi. So orang ini kebanyakan masa dia akan bazir atas tunggu. Dia apa pun, you tanya dia kenapa you tak capai, kenapa you tak jadi, dia cakap I tunggu. Okay, I tunggu peluang, tunggu masa yang sesuai, tunggu itu cuaca yang baik. Itu orang tunggu, dia suka, dia biasa minda, dia work macam ni. Dia mau dapat dulu, baru dia rasa dia boleh buat. Dia boleh buat, then baru dia boleh jadi kaya. Okay, itu kena ubah. Kalau tidak, you susah nak jadi, kita cakap top leader lah. Atau you susah nak make thing happen. Kita cakap jenis orang ini, dia susah nak make thing happen. Okay, biasa dia tunggu peluang baru dia boleh make thing happen. Okay, so jenis kedua, okay, dia buat dulu. Apa pun dia buat dulu, lepas dia dapat baru dia rasa dia boleh jadi kaya. Okay, ini pun bukan tak bagus, tapi pun belum yang terbaik. Kalau you pilih nombor dua, okay, you tak pandai guna minda. Minda you tak pandai guna. Sebenarnya you boleh lebih hebat, you boleh guna minda you. Okay, tapi you tak guna. Itu sebab you mau buat dulu. Okay, you tak berani cakap. You tak berani cakap tau. Macam you nak capai apa, you tak berani cakap. You cakap, I tak mau cakap dulu, nanti malu. Okay, you mau buat dulu. Lepas you buat, you dapat, baru you rasa, baru you berani cakap, I sudah jadi. Okay, itu pun bukan yang terbaik. So, kalau you nak jadi yang best, you kena jadi yang nombor tiga. Okay, first thing, okay, walaupun kita belum kaya, tapi kita kena jadi orang kaya dulu. Faham tak? You kena fikir. Macam Sifu, Sifu belum orang kaya, tapi Sifu sudah rasa Sifu adalah jutawan dekat Forever. Itu sebab Sifu buat kerja macam jutawan. Ada disiplin, then Sifu buat konsisten, tak putus asa, betul tak? Persistency ada, passionate ada, you faham tak? Itu sebab Sifu buat apa? Sifu jadi dulu. Sifu jadikan diri sebagai jutawan. Itu sebab Sifu ada konsep sikap jutawan. Baru Sifu buat. Sifu buat macam beraksi macam jutawan. Dan akhirnya Sifu dapat. Sifu dapat semua harta dan Sifu jadi kaya. Faham tak? That's why hari ini, ini adalah hadiah lah. Hari untuk semua yang masuk Teppanyaki pagi ini. So ini you kena sentiasa ingat. Kalau you dekat satu ke, dekat dua ke, sebenarnya you boleh lebih bagus. So buku yang pertama Sifu baca selepas Joy Forever Living adalah Think and Grow Rich. Okay, apa maksud Think and Grow Rich? Maksudnya kalau you nak jadi kaya, you nak jadi jutawan, you mesti kena fikir dulu. Guna apa dulu? Guna minda dulu. You kena fikir you sudah jadi jutawan, baru you akan
milik semua konsep, semua sikap jutawan. You akan buat macam jutawan. Okay, itu disiplin semua. Dan lepas tu baru you dapat. Kalau tidak, you susah nak dapat. Orang jenis pertama, dia mau dapat, dia terbalik tau. Dia sudah terbalik. Itu sebab dia susah nak dapat. Dia tak akan bersikap macam jutawan. Never. Kerana dia apa? Dia cakap, I mau dapat dulu. Bila dapat dulu, baru I boleh buat, baru I boleh jadi. Okay, itu sudah salah. Okay, minda sudah salah habis. Faham tak? So hari ni Sipu harap ini sharing Sipu boleh bantu kamu semua. Dan first thing, orang yang belum faham itu rahsia jadi jutawan. Sipu harap you sekarang belajar di sini. Okay, fikir dulu. Think you adalah jutawan. Itu sebab baru you kena miliki semua sifat-sifat jutawan. You buat macam jutawan, baru you boleh dapat. Okay, so Sipu harap hari ni Tipan Yaki kita sampai sini saja. Dan thank you for joining this morning Tipan Yaki. Okay.